Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif dan berpaksikan keadilan, saudara penjaga masa yang setia dengan radiknya, para guru, rakan-rakan serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hadirin sekalian, sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Assalamualaikum saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini tidak lain tidak bukan untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Hikmah di Sebalik Musibah COVID-19. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menerangkan sedikit sebanyak mengenai virus COVID-19 yang sedang menular di seluruh dunia. Kini, dunia sedang digemparkan dengan pandemik yang mengancam nyawa, coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Virus ini lazimnya menjangkiti saluran pernafasan. Jangkitan virus ini merebak sesama manusia dan haiwan. Jangkitan ini merebak sama seperti jangkitan sersema dan mendatangkan komplikasi yang lebih teruk kepada pesakit lemah imunisasi badan seperti pesakit jantung, penghidap kencing manis dan pesakit darah tinggi atau lebih dikenali sebagai penyakit tiga serangkai. Sidang Dewan, pernahkah kita terfikir apakah hikmah di sebalik musibah COVID-19 yang sedang menular di seluruh dunia? Berkait dengan firman Allah yang bermaksud, dan pada diri kamu, apakah kamu tidak memikirkannya? Surah Al-Zariyat ayat 28. Mari sama-sama kita merenung mengambil pengajaran dari firman Allah kepada tiga perspektif utama. Anjakan paradigma saya yang pertama, di bawah lembayung kata, bersatu bertambah mutu. Sedar ataupun tidak, Malaysia kini telah diiktiraf antara 5 negara terbaik dalam mengawal pandemik COVID-19. Menurut Menteri Keselamatan kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media harian di Putrajaya. Ini kerana hasil kerjasama baik seluruh rakyat Malaysia dalam mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan serta pengorbanan besar dari petugas barisan hadapan telah membantu kerajaan dalam melandaikan lekuk COVID-19 di negara ini. Tambahan lagi, kesiapsiagaan awal tindakan segera menaik taraf kemudahan kesihatan, kecekapan pelaksanaan ujian saringan dalam kapasiti besar dan pasukan perubatan yang bijaksana merupakan sebahagian daripada faktor yang membawa kepada kejayaan Malaysia dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Tegasnya, setiap kesukaran itu akan disusuli dengan kesenangan, seperti mana dengan firman Allah dalam surah Al-Syahru ayat 4 dan 5 yang bermaksud, oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaan kamu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu akan disertai dengan kemudahan. Berpaksikan warga dewan yang penuh bervisi. Anjakan paradigma yang kedua, hikmah di sebalik kekanan ekonomi. Negara kita Malaysia kini telah memasuki fasa ke-7 Peraturan Kawalan Pergerakan. Ramai di antara kita yang risau akan keadaan ekonomi negara yang kian menjunam. Perniagaan sedang mengalami kerugian besar dan ramai pekerja yang turut merasai impak perkara yang sama. Sama ada terpaksa menerima gaji yang lebih rendah maupun dipecat. Maka, ramai rakyat yang berada dalam pengangguran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 191 yang bermaksud, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka sentiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Mutiara kata Imam Tabari dalam tafsirnya bahawa perkataan ini dalam ayat terbabit merujuk
Apa sahaja ciptaan Allah di langit dan di bumi adalah bukan sesuatu yang sia-sia. Justeru, refleksi dari ayat terbabit adalah bahawa setiap orang tidak perlu bersedih dan terbeban ketika mengharungi kesukaran saat wabak ini. Sebaliknya, kita wajib meyakini sebagai satu ujian dan pasti terdapat 1001 hikmah yang dikurniakan oleh Allah Al-Ghani, iaitu Maha Kaya. Antara hikmah di sebalik wabak ini ialah terbukanya pintu bagi orang untuk melakukan amal kebaikan. Misalnya, ada sukarela yang menghulurkan bantuan makanan untuk mereka yang dalam kesusahan, seperti orang gelandangan, ibu tunggal dan orang yang hilang pendapatan harian. Malah, barisan hadapan kita yang mengorbankan masa dan tenaga untuk membantu kerajaan. Sehingga di saat keperluan peralatan perlindungan diri PPE yang begitu tinggi dalam kalangan petugas hospital, maka muncul bantuan dari pelbagai pihak, termasuklah badan bukan kerajaan, NGO maupun individu yang bersegera menyumbang tenaga untuk menyediakannya. Malah, ada juga individu dermawan seperti Ustaz Abid Liu turut mengambil hal ehwal masyarakat di sekeliling mereka, tidak kira sama ada di kampung maupun di bandar, kerana mereka tahu sedekah jariah besar ganjarannya di sisi syarak. Selain itu, Allah berfirman mengenai kurniaannya yang digandakan terhadap dermawan. Sesungguhnya, orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman ini kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, iaitu ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda kebaikannya, dan mereka pula akan memperoleh pahala yang mulia. Surah Al-Hadid ayat 18. Anjakan paradigma saya yang terakhir ialah COVID-19, pencetus keharmonian sebuah keluarga. Kehadiran Perintah Kawalan Pergerakan memberikan impak yang drastik dan negatif kepada sektor ekonomi seperti pelancongan, perniagaan dan perindustrian. Lantaran itu, ramai pekerja terpaksa menghabiskan masa mereka di rumah bersama keluarga. Isi hati, sifat dan naluri mula difahami dengan memanfaatkan masa bersama keluarga. Bagi yang berjauhan, mereka akan menggunakan masa yang berharga ini untuk menghubungi keluarga mereka, menjadikan mereka lebih menghargai dan menyayangi. Bak kata perpatah, yang jauh kita dekat-dekatkan, yang rapat kita erat-eratkan. Dalam konteks agama, merapatkan silaturahim ialah suatu perkara yang dituntut bagi menegakkan syiar Islam. Kita hendaklah percaya bahawa jika umat Islam bersatu padu menjadi satu, agama Islam tidak akan goyah diktelan di zaman. Di kesempatan ini, ramai orang yang mencuri peluang untuk melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga seperti solat berjemaah, beriadah dan menerokai hobi yang baru. Kita mengadu tentang kekurangan masa untuk bersama keluarga sewaktu sibuk bekerja. Maka, apabila kita ada ruang seperti sekarang ini, ia tidak harusnya disia-siakan kerana peluang yang datang mungkin hanya sekali. Tuntasnya, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa terdapat pelbagai hikmah COVID-19 yang kita boleh mempelajari, mensyukuri maupun menelaahnya, tidak kira dari pelbagai sudut bumi. Kendati pun begitu, kita tidak boleh mengambil lewa terhadap perkara ini kerana kita masih belum memenangi peperangan ini. Jadi, kita semua perlu berganding bahu untuk bersama-sama melawan virus COVID-19 ini. Kerana
Muafakat membawa berkat. Ingatlah, semua perkara yang Allah jadikan mempunyai 1001 hikmah tersembunyi yang kita perlu terokai. Jadi, marilah kita bersama-sama membanteras virus COVID-19 dengan mengeluarkan slogan Kita Jaga Kita. Sebelum saya mengakhiri kalimat terakhir saya, mari bersama-sama menyusun 10 jari, menadah tangan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu di bumi dan di langit selagi bersama dengan namanya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Tirmizi. Amin amin ya rabbal alamin. Kata demi kata sudah saya lontarkan, kalimah demi kalimah sudah saya sampaikan. Izinkan saya tamatkan bicara hari ini dengan serangkap pantun. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.